Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya pada kali ini, pada malam ini kita akan mulakan siri-siri kuliah sirah nabawiyah kita. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan, memberikan hidayah dan taufik pada kita semua untuk sama-sama kita berkongsi ilmu dan juga sama-sama kita ambil manfaat. Mudah-mudahan. Jadi sebenarnya saya di sini bukanlah mahu mengajar kerana saya tahu di hadapan saya ni ramai tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, allamah-allamah yang ada yang ada ilmu dan juga pengalaman yang banyak, terutamanya bila nak berbicara soal sirah nabawiyah. Sebab bila kita nak bercerita tentang sirah nabawiyah ini, orang kata ustaz sirah Nabi ni daripada zaman saya sekolah lagi saya belajar. Macam tu. Daripada darjah 1 sampailah SPM tu duk belajar sirah Nabi dekat sekolah. Ada buku teks dan sebagainya. Jadi bila kita nak cerita lagi soal sirah Nabi ni ada orang anggap benda tu dah tahu dah ustaz. Mungkin ada sebahagian berpandangan begitulah. Tapi sebenarnya bila kita nak berbicara soal sejarah ni kadang-kadang apa yang kita dah tahu pun kadang-kadang kita lupa lagi. Kita dah tahu pernah dengar pasal perang Badar, pasal perang Uhud, pasal perjanjian Hudaibiyah dan sebagainya, tapi butiran-butiran tu kita dah lupa dah. Sekadar butiran-butiran lanjut. Sebab ialah zaman kita sekarang ni kadang-kadang kita belajar untuk menghadapi peperiksaan, bukan belajar untuk betul-betul nak mendalami kebanyakannya lah. Tapi kita tak nafikan ada yang belajar betul-betul untuk mengetahui dan mendalami sirah nabawiyah. Baik, pada pertemuan yang pertama ini saya tak naklah bercerita berkenaan dengan sulb al-mawdu', maknanya berkenaan dengan intipati, nak sejarah, nak mula terus malam ni taklah. Kita nak pergi kepada mukaddimah lah, pengenalan kepada sirah nabawiyah kita. Seharusnya bagi kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita kenal siapakah Nabi Muhammad ini. Kerana kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan kita bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Baik, Nabi Muhammad utusan yang kita dakwa, yang kita percaya, yang kita bersaksi utusan Allah itu siapakah dia? Tentunya perlu kita mendalami, perlu kita cari pengetahuan tentangnya supaya kita faham persaksian kita, syahadah keislaman kita. Baik, tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Bila sebut berkenaan dengan sirah, ada orang tanya sirah ni maksudnya apa? Sirah ni berasal daripada perkataan sara yasiru. Perkataan asalnya sara yasiru. Sara ni dalam bahasa Arabnya berjalan. Berjalan pula bukan perjalanan yang biasa. Dia orang Arab ni dia punya vocab perkataan tu sangat banyak sehingga kan dia ada bila sebut sara mana dia tahu ni berjalan malam. Bukan kata bukan berjalan siang hari panggil benda lain, berjalan malam panggil benda lain. Jadi sara ni lebih khusus kepada berjalan malam. Sebab itulah kita tengok dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala sebut subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Mana maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, menjalankan. Jadi bila kita tahu sara ni bermaksud berjalan malam, maka kita faham yang dimaksud menjalankan hamba-Nya, menjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Sirah, sara yasiru. Baik. Jadi dari segi bahasa lughatan maksud sirah ni as-siratu lughatan as-sunnah ataupun at-tariqah ataupun al-halah. Sirah ni dari sudut bahasa bermaksud sunnah ataupun tariqah ataupun halah, maknanya jalan ataupun jejak langkah ataupun keadaan. Kalau kita boleh terjemahkan. Baik. Dari sudut
dari sudut bahasa ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Allah berfirman pada Nabi Musa, ambillah tongkat yang berubah jadi ular itu, ambil. Khudhha wa la takhaf, jangan kamu takut. Sanu'iduha siratahal ula, kami akan kembalikan tongkat itu kepada keadaannya yang asal. Siratahal ula, itu maksud sirah, mana maksud bahasa, dari sudut bahasa. Baik, dari sudut syarak, dari sudut penggunaan, bila kita nak guna sirah nabawiyah ni, apa maksud sirah-sirah ni? Iaitulah ma nuqila ilaina min hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawakan kepada kita daripada kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min wiladatih, daripada kelahiran baginda, wa nash'atihi, mana perkembangan baginda daripada kelahirannya, ila an, sehinggalah dia ni bertemu dengan Ar-Rafiq Al-A'la, mana sehingga diwafat, sehingga baginda wafat. Baik, itulah sirahnya. Itulah bila kita maksudkan sirah, itulah dia. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dia dilahirkan, daripada baginda dilahirkan sehinggalah baginda wafat. Itulah sirah secara khususnya. Baik. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kenapa kita kena belajar sirah? Kenapakah kita perlu belajar sirah? Banyak sebab. Banyak sebab yang menjadi alasan ataupun faktor betapa pentingnya kita belajar sirah. Yang pertamanya, kerana tak ada sebab lain dah, kerana kecintaan hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman, Rasulullah sebut tidak beriman ataupun tidak sempurna iman seorang Muslim sehinggalah baginda Nabi itu menjadi orang yang paling dia kasihi, lebih daripada dirinya sendiri, lebih daripada keluarganya. Maka oleh sebab itu, kita sebagai seorang Muslim, bila kita mengaku beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya, maka kita kena kasihkan Allah, kena kasihkan Rasulnya lebih daripada diri kita sendiri. Badan manusia ini, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, dia tidak akan kasihkan sesuatu sehingga dia tahu apa jasa-jasa, apakah kelebihan yang ada pada sesuatu itu. Kita kasihkan orang, mana manusia itu tak akan semena-mena akan tiba-tiba kasih yang tersangatan kepada seseorang itu, melainkan dia tahu orang tu sebab banyak berjasa kepada dia. Daripada dia kecil sampai dia besar, orang ni lah yang tanggung kehidupan dia. Maka dia rasa akan ada perasaan kasih. Sebagaimanalah seorang anak sayangkan ibu bapanya kerana dia tahu ibu bapanya banyak berjasa kepadanya. Banyak berjasa dari sudut memberikan keuangan, dari sudut memberikan tempat berteduh, dari sudut memberikan pelajaran macam-macam. Jadi dengan sebab itu dia kasihkan ibu bapanya. Sebab ibu bapanya banyak jasa. Maka sebab itulah juga bila kita kenalkan seseorang kepada Allah, pada Rasul, kita cerita apakah nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bagaimana Rasulullah SAW ni berjuang untuk kebaikan kita dan sebagainya. Barulah kita akan rasa perasaan sayang kepada Nabi Muhammad SAW itu bertambah-tambah. Berbeza kalau kita tak pernah kenal pun Nabi, sekadar beriman, mengucap sahaja, tak pernah kenal Nabi pun, tak pernah baca sejarah Nabi pun, mungkin kecintaan kita kepada baginda tidak begitu kuat, tidak begitu hebat. Kerana kita tak kenal baginda. Jadi sebab itulah perlunya kita belajar sirah nabawiyah. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, belajar sirah ini kita boleh anggap sebagai satu ibadah. Satu ibadah. Kita tahu belajar ilmu ni pun ibadah. Belajar ilmu yang memberikan manfaat itu satu ibadat. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kita nak cari pahala dengan Allah, kita belajar ilmu. Dan ilmu yang membawa kemuliaan kepada seorang hamba itu ilmu yang menyebabkan dia kenal kepada Nabi Muhammad. Lebih-lebih lagi lah menambahkan pahala kita belajar. Kalau kita belajar ilmu matematik, ilmu keuangan yang bersifat keduniaan pun kita dapat pahala. Dalam Islam kita dapat pahala. Apatah lagi kita belajar ilmu berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad SAW. Yang dengan kita belajar sirah ini, kita dapat hidup dengan penuh berjaya di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih lagi lah pahalanya begitu besar. Dan yang ketiga, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kenapa kita perlu belajar sirah? Kerana kita pun tahu kita hidup di zaman yang penuh pancaroba,
kita hidup di zaman di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni diperlekehkan, diejek-ejek oleh musuh-musuh Islam. Dilukis kartun yang menghina kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang muslim, semangat tu kena semangat juga nak mempertahankan Nabi. Tapi dalam masa yang sama kena belajarlah juga sirah Nabi. Tak boleh semata-mata bersemangat sahaja nak mempertahankan Nabi tanpa kita mendalami sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, tuan-tuan pun tahu, kita baca Al-Quran ini, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, ada banyak sejarah-sejarah yang dinukilkan dalam Al-Quran berkaitan dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah semasa baginda berada di Mekah, semasa baginda berada di Madinah. Maka bila kita baca Al-Quran, kita baca surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal contohnya menceritakan tentang perang Badar. Kita baca surah At-Taubah. Surah At-Taubah menceritakan tentang perang Tabuk. Kita baca banyak lagi surah-surah dalam Al-Quran ini menceritakan pelbagai peristiwa. Peristiwa perkahwinan Zaid, peristiwa bagaimana Rasulullah SAW meminta Zaid tidak menceraikan isterinya, macam-macam. Peristiwa di mana isteri baginda, dalam surah isteri baginda Rasulullah SAW, Aisyah difitnah, macam-macam. Jadi kalau kita baca Al-Quran semata-mata tanpa kita mendalami sirah Nabi, kita takkan betul-betul faham apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran, apakah insiden sebenar, apakah kisah sebenar di sebalik penurunan ayat Al-Quran tersebut. Maka selayaknya kita sebagai seorang Muslim, sambil-sambil kita belajar Al-Quran, kita pun kena belajar juga sirah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan kita ini kita perlukan seorang contoh, seorang tokoh yang boleh menjadi contoh teladan kepada kita, yang dengannya kita hidup dengan penuh makna, yang dengannya kita hidup dengan penuh pengertian. Maka tidak adalah individu tokoh yang paling layak untuk kita jadikan contoh teladan melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda Rasulullah ini utusan Allah, Allah utuskan kepada kita, Allah jaga baginda daripada sejak baginda lahir sehinggalah baginda wafat, maka baginda lah yang layak untuk kita contohi, teladani. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik, contoh teladan yang baik. Di saat anak-anak kita ni menjadikan Ultraman sebagai contoh sebagai idola, di saat anak-anak kita menjadikan Bobo Boy sebagai idola, di saat anak-anak kita ni menjadikan Nobita Giant sebagai idola, mana kita kena dalam masa yang sama kita kena terapkan juga. Nak tengok dia orang nak tengok cerita tu, tak apalah nak tengok. Tapi dalam masa yang sama janganlah sampai mereka melihat itulah contoh mereka. Kena jadikan Nabi Muhammad SAW ini hidup dalam keluarga kita dengan menceritakan tentang sedikit sebanyak kisah-kisah berkenaan dengan baginda Rasulullah SAW. Dan yang keenam, kita pun tahu baginda Rasulullah SAW ini datang bukan semata-mata datang untuk bertemu dengan kita, tak. Datang untuk satu misi, untuk berislah, untuk membaik pulih masyarakat. Maka kita sebagai seorang umat baginda, kita ada risalah juga. Kita kena menyambung risalah baginda ini, menyampaikan dakwah baginda ini kepada orang lain. Dan dalam tempoh kita nak menyampaikan itu, tentunya ada pelbagai ujian, pelbagai cubaan, pelbagai penentangan. Dan sirah inilah yang akan menyejukkan hati kita, yang akan memandu kita bagaimana nak menghadapi penentangan, ujian, cubaan daripada musuh-musuh Islam. Sebab baginda sendirilah orang yang pertama berdepan dengan orang-orang kafir ini, tuan-tuan. Di saat di dunia ketika itu tak ada seorang Muslim pun di atas muka bumi ketika itu, tak ada orang Islam pun. Nabi Muhammad SAW ni diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sebuah masyarakat yang begitu teruk taraf kejahilannya, jahiliyahnya yang sangat pekat, hitam. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala utuskan baginda Rasulullah. Maka kita bayangkanlah
bagaimana beratnya ujian dakwah baginda Rasulullah SAW. Maka kita yang hidup di dunia ini, di zaman kita ini, kalau kita rasa ujian yang kita hadapi itu berat, maka berat lagi ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka bila kita belajar sirah, kita dapat menenangkan diri kita dapat memujuk hati kita, naluri kita ni yang memerontak. Mungkin kita tak puas hati, kita nak marah pada orang yang menentang Islam dan sebagainya, kita boleh ambil petunjuk daripada sirah Nabi Muhammad SAW. Itulah antara sebab-sebab yang utama mengapa kita perlu belajar sirah nabawiyah. Baik, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Bila kita nak belajar tentang sirah nabawiyah ini, ada beberapa syarat sebenarnya yang disebutkan oleh para ulama bagi menjadikan pembelajaran kita itu lebih memberi kesan, lebih memberikan manfaat. Yang pertamanya, kita kena buang segala ideologi, segala aliran pemikiran bila kita nak belajar sirah. Ini yang pertama. Sebab ada orang dia belajar sirah, dia dah bawa latar belakang. Dia dah bawa latar belakang ideologi, fahaman, aliran, kepegangan, kepercayaan yang dia pegang yang bertentangan dengan Islam sebenarnya. Tapi dia belajar sirah untuk apa? Untuk dia mencari nas, mencari hujah untuk membenarkan pegangan dia. Dia bukan belajar sirah itu untuk membetulkan pegangan dia, tak. Dia belajar sirah itu untuk mencari point. Untuk membenarkan, ni sebab itulah aku kata pendirian aku macam ni, aliran ideologi macam ni. Ni contohnya sirah Nabi. Padahal sirah Nabi itu bukan membenarkan dia pun, tapi dia faham ikut lain, pasal dia nak membenarkan ideologi yang dia pegang, aliran yang dia bawa. Itu satu kesilapan dalam segala aliran, segala pegangan, segala ideologi yang kita dah tertanam dalam diri kita, yang mungkin ditanam oleh situasi masa kita kecil dan sebagainya, kita kena buang. Maka kita kena mulakan lembaran baru. Belajar sirah ni untuk kita mulakan lembaran baru, tengok balik, nilai balik apa yang kita pegang, apa yang kita percaya, apa yang kita pegang itu baik ke tidak baik, sesuai ataupun tidak sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Bukan belajar sirah untuk cari hujah, nak membenarkan pegangan kita. Itu satu perkara. Yang kedua, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila kita belajar sirah, kita kena letakkan satu fokus yang begitu besar. Kita kena letakkan satu fokus yang besar bila kita belajar sirah ni. Sebab ada orang belajar sirah ni, dia ni suka bergaduh dengan orang, suka berperang dengan orang. Bila dia belajar sirah, dia fokus pada cerita-cerita perang, cerita-cerita jihad. Dia tak fokus. Orang duduk cerita pasal bagaimana kelembutan Nabi melayan anak-anak, budak-budak, bagaimana akhlak Nabi, dia tak fokus benda tu. Dia fokus pada jihad. Dia fokus kepada perang Nabi. Pasal dia ni, perangai dia ni suka nak percaya gaduh dengan orang. Jadi dia fokus pada benda tu. Tak boleh macam tu. Contoh lain, dia ni contohlah ni. Dia suka nak berkahwin. Dia fokus pada poligami. Duk cerita pasal Nabi Muhammad SAW, poligami dan sebagainya, pahala dapat poligami dan sebagainya. Duk fokus pasal benda tu. Semata-mata. Padahal sirah tu banyak lagi benda lain. Bahkan dari sudut kekeluargaan tu sendiri, banyak lagi perkara-perkara yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW, tapi dia tak ambil tahu. Dia buat tak nampak. Duk cerita pasal, sibuk nak cerita pasal kahwin poligami. Padahal kalau kita tengok sirah Nabi Muhammad SAW, bagaimana Siti Aisyah apabila ditanyakan oleh Urwah, macam mana keadaan Nabi Muhammad itu di rumah. Lalu Siti Aisyah kata apa? Siti Aisyah kata, kana fi khidmati ahli, kana fi mihnati ahli. Nabi Muhammad SAW di rumah itu dalam keadaan berkhidmat pada ahli keluarganya. Tengok. Kadang-kadang orang lelaki ni dia cerita pasal bab kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4, tapi dia lupa tanggungjawab dia dekat rumah. Dia dekat rumah duk main game, habis masa dengan internet, dengan WhatsApp, tak pernah tolong pun isteri dekat rumah, tapi sibuk cerita kita kena ikut sunnah Nabi. Nabi ini poligami, sahabat-sahabat Nabi poligami. Kena ayah pun, saya pun kena bagi amal poligami.
Dia tak ikut benda lain, dia ikut benda tu je. Duk sibuk dengan benda tu. Padahal bila Siti Aisyah cerita tentang kehidupan Nabi di rumah, kana fi mihnati ahli. Rasulullah SAW ini dalam keadaan bila berada di rumah dia ni berkhidmat kepada ahli keluarganya. Fa idza hadratis salah qama ila salah. Bila datang waktu semayang maka dia pun pergi semayang. Ataupun dalam hadis yang lain Siti Aisyah sebut, jadi ditanya macam mana Nabi kat rumah, lalu Siti Aisyah sebut kana basyaram minal bashar. Nabi ini manusia seperti manusia lain. Ada ulama syarahkan hadis ini, dia kata kenapa Aisyah jawab macam tu? Sebab Aisyah nak membuang fahaman fahaman jahiliyah, fahaman orang kafir. Orang kafir bila Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi sebagai nabi, utuskan Nabi Muhammad sebagai nabi, maka mereka kata apa? Mereka kata, kenapa tidak diutuskan kepada kami malaikat? Kenapa tak utuskan malaikat sebagai nabi? Kenapa utuskan manusia sebagai nabi? Ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Manusia yang sama dengan kami ni, makan makanan sama dengan kami, pergi ke pasar macam kami juga pergi ke pasar. Apa beza je dia dengan kami? Itu tuhmahan, tuduhan orang kafir. Lalu bila Aisyah ini ditanyakan oleh para sahabat baginda, Nabi ni macam mana keadaannya kat rumah? Jadi Aisyah nak buang juga fahaman-fahaman tu. Takut-takut ada kalangan yang bertanya tu, takut dia anggap Nabi ni mungkin beribadat sepenuh masa kat rumah kot agaknya. Aisyah terus awal-awal dia sebut kana basyaram minal bashar. Dia ni manusia daripada manusia juga. Dia macam manusia lain juga. Yufalliya taubah. Nabi Muhammad ini, maksud yufalliya ni maknanya yufattishhu liyaltaqifa ma fihi min khummal. Mana baju Nabi Muhammad ni, Nabi bila dia pakai baju, dia akan bila dia kat rumah, dia ambil baju dia tengok ada kutu-kutu kat baju ni. Dia bersihkan baju. Kalau ada lah. Makna sampai ke tahap macam tu Nabi kat rumah. Mana dia bersihkan bajunya sendiri. Bersihkan bajunya sendiri. Yufalliya thawbahu wa yahluba syatahu. Nabi ni perah susu kambing kat rumah. Wa yahluba syatahu wa yakhduma nafsahu. Dan Nabi ni berkhidmat untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi ni apa sahaja berkaitan dengan diri dia, kalau dia nak makan, kalau dia nak pakai, mana dia berkhidmat untuk dirinya sendiri. Kita macam mana kita? Adakah betul kita ikut sunnah Nabi? Jangan duk tengok sunnah Nabi kahwin 2, 3, 4 tu je. Tengok sunnah Nabi dekat rumah macam mana. Begitu hebatnya Nabi dekat rumah, melayan anak isteri. Kadang-kadang kita dekat zaman kita sekarang ni, kita dakwa kita ikut sunnah Nabi, tapi kita duduk kat rumah seperti seorang raja. Semua isteri buat. Tak ada satu pun kita buat. Kita tahu dengan handphone, dengan game. Tengok bola. Musim sekarang musim bola, tengok bola. Anak menangis, anak nak tukar pampers, kita tak pernah peduli. Basuh baju, sidai baju kat luar pun kita tak pernah tolong. Masak isteri juga yang buat. Semua isteri buat. Apa yang kita buat kat rumah, kita tak buat apa-apa. Tapi dia bersih-bersih apa? Dah tu sibuk sunnah Nabi. Ayah kena bagi abang kahwin satu lagi. Sunnah Nabi. Itu contoh pendek akal kita sebut, ataupun satu fahaman yang begitu singkat pada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak melihat sirah itu dalam konteks yang menyeluruh. Kita tengok sirah itu sesuai dengan kecenderungan kita semata-mata. Kita nak buat benda tu, kita pun tengok. Macam ni. Benda yang tak berkenan kat kita, kita pun malas nak tengok, ataupun kita buat tak tengok. Buat tak tahu. Tu wal-iyadzubillah. Jangan ada sifat yang sebegitu. Dan juga ulama sebut, jangan fokus kepada zahir, tapi fokus kepada batin juga. Ataupun jangan fokus kepada kuantiti, tapi fokus kepada kualiti. Bila kita belajar sirah ini, apa maksudnya? Maksudnya kadang-kadang kita tengok dalam kehidupan masyarakat kita ni, kadang-kadang dah jadi macam tradisi dah. Datang bulan Ramadan, sibuk bergaduh pasal solat tarawih 8.20. Sibuk bergaduh pasal apa? Pasal kuantiti rakaat. Pasal kuantiti rakaat sembahyang tarawih 8.20. Mana lebih sunnah? Bergaduh pasal benda tu. Tapi jarang-jarang kita dengar orang bercerita tentang kualiti solat tarawih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat solat tarawih 8 rakaat pun berapa lama?
Riwayat sampai ke subuh. Bacaan pula satu-satu rakaat tu berapa lama. Kualiti solat Nabi Muhammad SAW. Kita sembahyang tarawih sibuk nak buat 8, buat 15 minit, lepas tu lepak kedai kopi, isap rokok. Lepas tu dah duk angkat diri. Aku ikut sunnah Nabi. Contoh. Contoh. Ini contoh-contoh ketimpangan dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dalam memahami sirah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga bila kita tengok orang yang belajar Al-Quran. Dia belajar, dia mengangkat diri. Aku belajar, aku khatam banyak kali dah baca Al-Quran. Hebat. Baguslah khatam Al-Quran banyak kali. Tapi dia lupa. Dia lupa Nabi Muhammad dengan para sahabat, bagaimana Nabi Muhammad dan para sahabat membaca Al-Quran. Bagaimana Nabi Muhammad dan para sahabat mentadabbur Al-Quran. Sehingga kan ada satu kata-kata seorang sahabat tu, kami belajar 10 ayat Al-Quran dan kami takkan pindah. Kami takkan pindah ke ayat lain sehingga kami tahu apakah amal, apakah ilmu, apakah amal pada 10 ayat tersebut. Sampai ke tahap macam tu. Mana dia belajar 10 ayat Quran dulu, dia tahu apa ilmu dalam tu, apa amal yang perlu dilakukan daripada ayat-ayat tersebut, barulah dia pindah ke ayat yang lain, 10 ayat yang lain pula. Begitulah. Kita belajar Al-Quran kadang-kadang bukan belajar pun, nak baca je. Sibuk nak baca, sibuk nak khatam je. Lepas tu nak angkat diri, bangga, aku khatam. Khatam. Tapi tadabburnya tak ada. Sebab itulah ulama sebut kadang-kadang masalah bila belajar sirah ni, kita lebih fokus pada kuantiti bukan kualiti. Ataupun lebih fokus kepada zahir bukan batin. Contohnya bila belajar sirah ni, kadang-kadang kita tengok, baguslah dia nak kembali pada Islam, pakai jubah, pakai serban, pakai purdah, contohnya. Tapi zahir sahaja, batinnya tak ada. Akhlaknya, wal'ayyadu billah. Kaki masjid tapi mulut macam longkang. Contohnya lah. Mana kita ambil sirah Nabi itu, sunnah Nabi itu dari sudut sebahagian sahaja, zahir. Kita tak ambil daripada sudut batin dia. Mana akhlak Nabi macam mana, kita fokus pada penampilan Nabi. Kita tak ambil pun akhlak Nabi. Ataupun kita fokus pada kuantiti Nabi buat macam mana, kita tak ambil kualiti yang Nabi buat. Itulah ketimpangan dalam belajar sirah Nabi Muhammad SAW. Dan yang apa dah? Tiga penyakit dalam belajar sirah ini. Yang keempat, penyakit yang keempat ni, kita belajar sirah ini semata-mata seolah-olah kita baca cerita Pak Pandi. Minta maaf lah, ada sebahagian kita ni belajar sirah, kita hanya nak tahu cerita tu macam mana, bla 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 bla, okey habis. Apa iktibar, apa ilmu amal yang kita boleh ambil daripada sirah tu, kisah tu tak pernah kita fokus. Kita hanya nak tahu ni, tahun bila, pukul berapa, hari apa, Nabi berapa orang dengan para sahabatnya, dah. Itu sahaja semata-mata. Tapi apa iktibar daripada peristiwa tersebut, kita tak pernah nak fokus. Apakah yang kita boleh amal daripada peristiwa tersebut, kita tak peduli. Kita nak cerita, ni menang, Perang Badar menang kalah. Okey, menang. Perang Uhud menang kalah. Kita nak cerita pasal benda-benda macam tu je. Kita tak cerita lebih detail Perang Badar tu, apa hikmah di sebalik Perang Badar tu, apa yang kita boleh beramal daripada apa peristiwa Perang Badar dan sebagainya. Itulah 4 ketimpangan yang disebutkan oleh para ulama, oleh orang yang belajar sirah. Jadi mudah-mudahan kita tak termasuk dalam 4 ketimpangan inilah. 4 ketimpangan ini. Baik. Azan Isyak pun dah masuk. Kita tutuplah. Senang cerita, kita tutuplah. Kita tutup sirah, kuliah sirah kita yang pertama ini dengan satu kisah bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab dalam Sulhul Hudaybiyah, dalam satu perjanjian dengan orang kafir Quraisy, Rasulullah SAW telah memberikan persetujuan dengan syarat orang kafir, manakala ada orang Islam lari daripada Mekah pergi ke Madinah, maka orang Islam tu perlu dikembalikan kepada orang Mekah, pada orang kafir Mekah.
Tetapi kalau ada orang di Madinah pergi ke Mekah, lari daripada Madinah pergi ke Mekah, maka orang tu tak perlu dikembalikan. Maka Rasulullah bersetuju dengan syarat ini. Bila Rasulullah bersetuju dengan syarat ini, Umar bin Al-Khattab, dia memendam rasa tak setuju. Dia tak setuju, dia tak puas hati. Dia pergi tanya Abu Bakar. Ini kisah dia. Dia pergi tanya Abu Bakar, bukankah kita ni orang Islam, wahai Abu Bakar? Bukankah kita orang Islam? Abu Bakar jawab, ya betul. Dia kata, lima nu'tid daniyata fi dinina wa qad a'azzana Allah. Kenapa kita berikan, kenapa kita menghinakan diri kita? Sedangkan Allah telah memuliakan kita. Dia nampak mana taktik Nabi itu, dia nampak persetujuan Nabi itu seperti satu merendahkan situasi orang Islam. Mana kalau orang Islam lari daripada Mekah pergi Madinah, kita kena kembalikan. Tapi kalau ada orang daripada Madinah pergi lari ke Mekah, kita tak boleh kembalikan. Maka seolah-olah kita memberikan ruang kepada orang kafir Quraisy memandang rendah pada kita. Itu apa pertanyaan Sayyidina Umar kepada Abu Bakar. Lima nu'tid daniyata fi dinina wa qad a'azzana Allah. Sedangkan Allah telah memuliakan kita. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang penuh keimanan, yang penuh kepercayaan, dia percaya sungguh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia memang tak ada pertikaian apa dah. Dia kata, bukankah dia Rasulullah? Dia tanya Umar balik, bukankah dia Rasulullah? Jadi Umar jawab, ya, dia Rasulullah. Lalu Abu Bakar jawab, ilzam gharzah, falzam gharzah. Maka peganglah dengan gharzah, mana dengan segala gharz ni kalau kita tengok bahasa Arab, dia punya bahasa tu alamatul khayt an-natija an idkhal al-ibrah fi thawbin aw jildin wa ikhrajuha. Tanda bekas jarum. Mana kalau kita jahit pakaian, kita cucuk jarum dekat kain tu, ada tinggal bekas tu. Itulah gharzah. Gharzah tu. Itulah bekas tanda yang jarum keluar tu dekat kain tu, itulah gharzah. Maka kata-kata Abu Bakar tu, ilzam gharzah. Pegang walaupun dengan tu, titik tu dengan alamat tu pun pegang. Gharzah. Mana ilzam gharzah? Ilzam kulla amrihi wa nahyi. Segala yang Muhammad larang, segala Nabi Muhammad suruh, tetap ikut. Tu kata-kata Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Hebat Abu Bakar ni. Sama begitu sekali bahasa ni, ilzam gharzah. Jadi mudah-mudahan kita sebagai seorang penuntut ilmu, terutamanya seorang Islam, bila datang pada kita sunnah Nabi Muhammad SAW, maka pegang dengan betul-betul pegangan. Jangan tolak, jangan kita tafsirkan dengan pelbagai tafsiran, kita nak untuk menolak perkara tersebut, sedangkan perkara tersebut datang daripada Nabi Muhammad SAW. Walaupun fikiran kita kata kita tak boleh, rasa macam tak boleh nak terima, tapi kita tengok kisah ni, Umar dia rasa macam tak boleh nak terima perkara tersebut, tapi Abu Bakar bagi sebiji. Ilzam gharzah. Dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW ini, kita kena contohi juga sahabat-sahabat baginda. Contohnya Zaid bin Ad-Dathinah, diseksa oleh orang kafir Quraisy. Abu Sufyan tanyakan dia, atuhibbu anna Muhammadan 'indana al-an fi makanik nadribu 'unuqahu wa anta fi ahlik? Mahu kalaulah kami tukarkan tempat kamu, mana tempat kamu kena seksa ni, kami tukarkan, kami letakkan Nabi Muhammad itu di tempat kamu dan kami pancung kepada Nabi Muhammad SAW ni, kan mana Abu Sufyan kata kepada Zaid bin Ad-Dathinah, maukah kami tukarkan kamu, Nabi Muhammad di tempat kamu, mana kami pancung kepala Muhammad, kamu balik pada ahli keluarga kamu. Lalu Zaid bin Ad-Dathinah jawab, la wallah, tidak demi Allah, ma yasurruni anni fi ahli, aku tak gembira pun aku berada dalam kalangan keluargaku, mana aku tak gembira pun untuk aku kembali kepada keluargaku. Wa anna Muhammadan fi makanihi wa fi tusibuhu syaukatun tu'dhi, dan Nabi Muhammad itu berada di tempatnya, bukan di tempat orang kafir ni kena seksa ni, di tempatnya disakiti oleh duri pun. Mana aku tak suka untuk kembali kepada keluarga aku dalam keadaan Nabi Muhammad di tempatnya disakiti oleh duri. Tu kata-kata Zaid bin Ad-Dathinah. Lalu Abu Sufyan pun kata,
ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat pun daripada manusia ini seorang pun yang mencintai seseorang seperti kecintaan sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan mukadimah saya pada malam ini memberikan semangat pada kita untuk belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lebih mendalam. Jadi masa pun dah lewat, dekat pukul 9 dah, isyak pun baru masuk sekejap tadi. Jadi bolehlah sembahyang kat rumah lah musim PKP ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sekiranya ada tersalah kata, tersalah bicara, tersalah menggunakan perkataan dalam ceramah saya ini, kuliah maghrib ini. Mohon teguran semua, mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.